Pejabat Tanah dan Galian dengan ini mempersembahkan projek inovasi bertajuk Sistem Pembayaran Secara Atas Talian bagi Perserahan serta Pungutan Dokumen secara layan diri melibatkan urusan tadbir tanah dan petak untuk urusan urus niaga dan urusan bukan urus niaga. Logo Smartbox. Konsep logo kumpulan direka berdasarkan penerimaan dokumen di kotak Smartbox secara layan diri. Ianya direka seolah-olah mengarahkan pergerakan ke bawah, memberikan ilustrasi dokumen yang dimasukkan ke dalam Smartbox. Bahagian tengah logo yang melambangkan huruf S memberikan maksud Smartbox dan juga negeri Selangor. Warna merah kuning dipilih bagi melambangkan pengaruh ideologi kerajaan negeri Selangor di dalam mengaplikasikan sistem Smartbox. Pembuktian analisa. Kaedah pengenalpastian masalah melalui brainstorming, force ranking dan analisis matriks berkepentingan. Penyelesaian masalah. Selain daripada itu, kumpulan juga telah menggunakan kaedah seperti berikut sebagai kaedah mengenal pasti penyelesaian kepada masalah yang timbul. Pertama, analisa Ishikawa. Kedua, rajah pokok. Ketiga, SWOT analisis. Keempat, Scamper. Kelima, kitaran PDCA. Keenam, carta perbatuan. Rasional pemilihan masalah melibatkan perkara berikut, iaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal atau perundangan. Pastel analisis digunakan bagi mengenal pasti faktor mikro dan makro yang secara langsung memberi kesan kepada pelaksanaan projek. Bagi membantu kumpulan menjelaskan penyelesaian masalah yang dipilih, kumpulan telah menggunakan kaedah 5W+1H. What? Sistem pembayaran atas talian bagi perserahan serta pungutan dokumen secara layan diri melibatkan urusan tadbir tanah dan petak untuk urusan urus niaga dan urusan bukan urus niaga. Why? Mengurangkan kebergantungan orang awam untuk hadir berurusan di kaunter dan menyekat penularan jangkitan wabak. Where? Pembangunan secara atas talian dan kios layan diri. When? Bila-bila masa yang sesuai untuk membuat pembayaran, iaitu tidak terikat dengan waktu kaunter dan pelanggan boleh memilih waktu mengikut kesesuaian dan situasi pelanggan itu sendiri. Who? Pihak berkepentingan iaitu pemilik tanah, pemilik petak, pihak peguam, agensi kerajaan, syarikat swasta dan orang awam. How? Mewujudkan satu platform untuk memudahkan pihak berkepentingan berurusan menggunakan konsep teknologi terkini. Pengkajian. Punca utama yang mencetuskan idea sistem Smartbox, kios perserahan dan pungutan adalah kerana pelaksanaan norma baharu yang disarankan oleh Kerajaan Persekutuan. Kajian masalah yang dilaksanakan mendapati PTJS perlu menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan bagi menyekat penularan wabak COVID-19 agar keselamatan dan kesihatan petugas barisan hadapan PTJS dan orang awam yang berurusan terjamin. Hasil kajian yang diperoleh, PTJS mencadangkan untuk proses kerja perserahan serta pungutan dilaksanakan secara layan diri dan atas talian bagi mengurangkan kebergantungan orang awam untuk hadir berurusan di kaunter. Perbandingan kaedah lama. Pelanggan perlu hadir ke kaunter untuk mendapatkan bil bayaran. Selepas itu, pelanggan perlu membuat bayaran di kaunter hasil yang berada di tingkat LG. Seterusnya, pelanggan akan ke kaunter bagi tujuan semakan dokumen dan resit bayaran. Dan terakhir, proses janaan penyata serahan oleh kerani kaunter secara bersemuka. Tarikh dan masa serahan akan direkodkan. Sistem robot mula digunakan di Pejabat Tanah pada 6 Mei tahun 2020. Kemudian membuat peralihan daripada sistem robot kepada sistem Smartbox
yang dirasmikan pada 24 Julai tahun 2020. Seterusnya, kios pungutan smartbox dirasmikan pada 9 Mac tahun 2021. Perasmian sistem smartbox dirasmikan oleh mantan YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Muhammad Amin bin Ahmad Ahya pada 24 Julai tahun 2020. Manakala perasmian sistem smartbox dirasmikan oleh mantan YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Azmi Diron pada 9 Mac 2021 bagi kios pungutan smartbox. Impak pelaksanaan sistem smartbox di Pejabat Tanah dan Kedanan Negeri Selangor. Tambah sekali, bebanan kaki tangan dapat dikurangkan. Kita dapat lihat sebelum pelaksanaan sistem smartbox, tugas kaki tangan di kaunter memerlukan masa yang panjang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan perlu memberi kepuasan tahap maksimum kepada orang awam yang sedang berurusan. Selepas pelaksanaan sistem smartbox, kuantiti kaki tangan di kaunter dapat dikurangkan sesungguhnya ia dapat memberi fokus kepada proses kerja melibatkan kemasukan dan proses pendaftaran perserahan sahaja. Yang kedua, pengurangan kos. Sebelum wujudnya smartbox, penggunaan kertas, toner dan lain-lain berkaitan khidmat kaunter termasuk penyertaan set komputer di kaunter. Seterusnya, selepas pelaksanaan smartbox, penyata perserahan atau pencarian akan dihantar melalui email kepada penyerah dan boleh mencetak secara sendiri melalui sistem atas talian. Ketiga, cara penyampaian urusan kerja lebih cekap dan efisien. Sebelum pelaksanaan smartbox, semua urusan dilakukan di kaunter sama ada di tingkat 3 ataupun di LG. Urusan-urusan tersebut seperti pengesahan wakil, janaan beli bayaran dan janaan penyata perserahan. Dengan keadaan yang sesak dan kaunter yang sempit, ia amat mengganggu keadaan suasana kerja ketika waktu kaunter sedang beroperasi. Selepas wujudnya smartbox, semua urusan oleh firma guaman orang awam boleh dilakukan secara atas talian di mana-mana saja, tak kira berada di rumah, di pejabat ataupun sebaliknya, dan juga tidak terikat dengan waktu kaunter yang diamalkan di Pejabat Tanah dan Kedanan Negeri Selangor. Keempat, penambahbaikan terhadap sistem penyampaian jabatan. Sebelum pelaksanaan smartbox, petugas kaunter perlu memberikan maklumat yang tepat untuk menjawab sebarang pertanyaan orang awam yang hadir ke kaunter dan juga memerlukan tempoh masa tertentu dalam menyampaikan maklumat pada setiap orang awam yang hadir. Selepas wujudnya sistem smartbox ini sangat membantu kaki tangan PTJS dalam proses penambahbaikan urusan usahaga dan bukan usahaga, dan seterusnya sistem smartbox ini akan diperluaskan ke seluruh pejabat tanah dan daerah di negeri Selangor pada tahun 2022. Berikut adalah Perbentangan Belanjawan Negeri Selangor bagi tahun 2020 dan 2021. Pejabat Tanah dan Galian Selangor mengukuhkan implementasi Smartbox PTJS bagi memudahkan urusan dan transaksi. Ini ekoran usaha yang telah diumumkan pada tahun 2020, tetapi menghadapi beberapa isu dan kekangan berdasarkan akta ataupun kanun tanah negara. Kemudiannya telah dilaksanakan ataupun kemudian ini tersebut akan dilaksanakan dan diperluas pada tahun 2022 di semua pejabat-pejabat tanah dan daerah di seluruh negeri Selangor. Smartbox juga mendapat liputan melalui Buletin Utama TV3. Pejabat Galian dan Tanah Selangor PGTS mengambil langkah proaktif dengan memperkenalkan kios serahan layan diri Smartbox tanpa perlu beratur panjang di kaunter penyerahan. Selain lebih pantas dan efisien, pengguna hanya memerlukan masa kurang 10 saat bagi setiap proses penyerahan dokumen berkaitan. Pelanggan ataupun pelanggan sendiri boleh akses di mana sahaja, di rumah, di pejabat, di mana-mana yang ada akses talian. Dan juga dengan cara ini juga pembayaran online juga boleh dijalankan, tidak perlu membawa wang tunai ataupun bank draft ke pejabat kita, ya. Jadi urusan itu adalah sangat-sangat mudah, di mana urusan tersebut tidak perlu datang ke kaunter fizikal. Memang memudahkan, pertama. Kedua adalah yang mempercepatkan. Ketiga, kita ada social distancing kerana keadaan COVID macam tu. Sebelum ni kita kena datang pagi. Macam saya pernah datang tunggu 2 pagi, 3 pagi, sampai pernah tunggu 13 jam dekat sini buat kerja. Kena queue manually, so memang menyusahkan.
Berikut adalah penerimaan jumlah transaksi pada tahun 2020 dan juga 2021. Pada tahun 2020, penggunaan Dropbox bermula pada Jun 2020 iaitu dengan jumlah penerimaan sebanyak 7,396 transaksi. Kemudian, penggunaan Smartbox bermula pada Ogos, terdapat peningkatan jumlah transaksi iaitu 18,535 transaksi. Kemudian, meningkat sehingga 30,236 transaksi pada bulan Disember tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah penerimaan transaksi melalui sistem Smartbox semakin meningkat. Pada Januari 2021, 40,450 transaksi. Seterusnya, meningkat kepada 82,418 transaksi pada bulan Disember. Namun, pada bulan Jun, Selangor telah melaksanakan PKP penuh. Urusan-urusan melalui Smartbox masih boleh dilaksanakan dengan jumlah penerimaan transaksi sebanyak 14,366 transaksi. Berikut adalah perbandingan jumlah kutipan pada tahun 2020 dan juga tahun 2021. Pada tahun 2020, jumlah kutipan adalah sebanyak RM44,157,654. Seterusnya meningkat pada tahun 2021 kepada RM63,482,325 selepas pelaksanaan sistem Smartbox sepenuhnya diguna pakai di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor. Penggunaan sistem Smartbox di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor telah mendapat ulasan daripada Jabatan Peguam Negara melalui Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor. Bersetuju berkenaan penggunaan peti Smartbox sebagai medium penyerahan dan penerimaan instrumen kerana tidak bertentangan dan memenuhi kehendak Subseksyen 292/2 Kanun Tanah Negara. Jabatan Peguam Negara juga berpandangan bahawa pelaksanaan sistem Smartbox tidak bertentangan dengan kehendak KTN sama ada dari segi waktu perserahan dokumen dan medium penyimpanan instrumen. Selain itu juga, Jabatan Peguam Negara berpendapat tiada keperluan untuk meminda kaedah tanah Selangor kerana kriteria pelaksanaan sistem Smartbox telah memenuhi kehendak kaedah tanah Selangor dan juga kanun tanah negara. Pelaksanaan Smartbox di negeri Selangor telah menarik minat pejabat tanah dan galian negeri lain di Malaysia untuk mengadakan lawatan kerja bagi melihat kaedah pelaksanaannya. PTG Negeri Selangor telah menerima lawatan rasmi dari PTG Negeri Pulau Pinang pada 21 Oktober 2021 dan lawatan dari PTG Negeri Johor pada 24 Oktober 2021 dan seterusnya menerima lawatan kerja dari PTG Negeri Sembilan pada 14 Februari 2022